Hello guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya dalam channel Saham Ikat Tepi. So hari ni untuk siri yang ketujuh, kita akan belajar breakout, support and resistance ataupun role reversal. Okay, jom kita start. Okay, breakout atau dalam bahasa Melayu dipanggil pecah harga, sama ada ke bawah atau ke atas untuk menjadi tapak atau bumbung yang baru. So kira senang, breakout ni dia nak menghasilkan satu resistance dan atau support yang baru. Ada dua teori basic yang boleh kita guna dalam breakout. Yang pertama adalah apabila breakout, harga akan test kembali pada SNR yang dipecahkan dan sambung semula pergerakan. Kira bila dia pecahkan, dia test tu dia sambung semula. So yang kedua ni adalah apabila breakout berlaku di SNR, ada juga yang berpendapat harga tu akan terus menaik. Dia tak ada retest ke, dia tak ada retrace ke. So dia terus naik je bila dia dah break. Kadang-kadang satu boleh jadi, dua boleh jadi. Hari ni kita cuma nak belajar yang nombor satu ni. Untuk newbie, just ambil yang nombor satu ni sebagai pegangan korang. Untuk teori pertama macam ni lah. Dia buat resistance dekat sini, lepas tu kat sini dia breakout. Dia pun kembali semula pada resistance dan ini adalah dipanggil tested atau diuji. Tak kisah berapa banyak touch ni. Ni adalah dipanggil test dan ni adalah RBS. So siapa yang tak tahu lagi tentang role reversal boleh tengok balik video SNR yang lepas. Tak silap saya siri 5 atau siri 6. Orang boleh tengok balik sampai pandai. So ni saya cuma nak ringkaskan. So hari ni kita cuma nak belajar untuk teori yang pertama. Okay, yang ni saja. Okay, ni contoh resistance line resistance. Maknanya buy dia kena break resistance lah kan. So ni adalah line resistance. Okay, kat sini adalah candle pertama. So candle hijau ni dia naik, lepas tu dia turun, dia close dengan shadow. Kira break ke tak ni? So yang ni tak dikira break Kita pangkah dia. So yang ni dia naik, dia close, dia turun balik. Lepas tu pop, dia naik satu candle hijau macam ni. Lepas tu dia turun balik sampai sini. Candle merah ni dia cocok sampai bawah line, tapi dia tak berjaya close kat dalam line kita ni. Dia naik balik, lepas tu pop, dia naik hijau. So ni pun dikira breakout. Okay, kita right. Okay, yang dekat sini candle hijau, lepas tu pop, dia turun balik dekat line resistance kita ni. Ni dikira breakout ke tak? So sini dikira tak breakout sebab candle merah ni dia close dekat bawah, close dengan body Kalau close shadow macam ni tak apa. So untuk candle terakhir ni adalah candle yang mantap lah juga. Ni adalah candle Marubozu yang saya sangat suka untuk menggunakannya. Kat sini dikira breakout ke tak? Dia naik sebatang, dia close dengan body, kira kat sini adalah kuat lah. So sini dipanggil breakout. So ini adalah jenis-jenis breakout yang saya dapat fikir, dan ada banyak lagi dalam market yang kita boleh tengok. Jom kita tengok dalam chart. Okey, dekat sini kita ada contoh chart. First kali saya nak bagi tahu untuk newbie, kalau korang nak cari breakout ni, korang akan tanya guna time frame apa So saya saran kalau untuk yang newbie, korang guna time frame H4 ataupun daily ataupun weekly. So biasanya memang saya akan guna 4 jam dengan 1 hari punya candlestick. So yang lain tu boleh juga, tapi atas pengalaman masing-masing. So saya sarankan guna H4 ataupun daily. Ni kat atas ni dua ni sahaja saya guna biasanya lah. So dekat sini kita ada contoh satu breakout yang cantik, baru je jadi. Dekat sini sangat cantik Dia buat resistance, lepas tu dia jadi support, dia pun naik, dia break. Kat sini dia breakout. So sini breakout yang teori satu tu, yang dia retrace semula.
So ini sangat seronok kalau dapat yang macam ni. So dekat sini kita panggil kat sini adalah resistant, kat sini adalah breakout, ni adalah support. Breakout ni mungkin kalau saya boleh bagi grade, ni adalah grade paling atas, grade A. Sebab dia breakout dengan satu body. Ni adalah candle Marubozu yang sangat cantik lah. So candle ni yang datang sini balik dipanggil tested SNR. So dalam SNR kita akan panggil dia tested. Sini pun test, sini test, sini pun test. Dua-dua. Selagi mana ada sentuh dekat sini dia naik. So nama dia adalah tested, diuji. Line resistant become support ni tidak di break. Selagi itulah dia boleh gunakan sebagai tempat untuk dia entry. Tak kisah 4 kali ke 5 kali ke. Okay, satu teori dalam SNR dia kata semakin banyak SNR itu dia test ataupun diuji ataupun dia datang kembali dan dia melantun, semakin kuatlah SNR itu. Kat sini kita ada contoh yang kedua. Kita ambil dekat paling atas shadow yang banyak touch. So dekat sini. So sini adalah resistant. So kat sini dia naik, dia pun break yang ni. Dia break dengan candle yang memang cantik lah. Ni mungkin boleh di kategori grade A juga lah. So dia pun retrace balik, dia test, dia naik lagi, dia test. Sini dia lebih sikit, tapi ini kurang macam hal-hal lah kan. Sebab kita punya stop loss ataupun cut loss mungkin dekat bawah sini. Kalau untuk newbie mungkin boleh ambil kat bawah ni, yang kata support yang terdekat, yang kita nampak support dia. Tapi ni tak nampak support kan. So kalau yang nak agak-agak tu kan, saya boleh bagi limit. Contoh sini adalah 5%. Takut dia boleh tembus kat sini sampai kat sini. Untuk berhati-hati kita ambil jauh sikit. Yang ni saya dah terangkan dekat video yang lepas, cara nak letak cut loss untuk newbie punya style. Kat sini kita punya risk 11%, kat sini kita punya reward 11% juga. Macam itulah cara untuk kita trade untuk permulaan. Dia akan jadi sini resistant become support. Simple. Nak senang korang carilah yang break macam ni, lepas tu dia retrace masuk. Tak payahlah cari yang pelik-pelik. Contoh yang ketiga pun sama macam ni. Kat sini kita ada resistant, dia break dekat sini, dia breakout. Ni pun cantik, candle hijau. Ini hijau, dia pun retrace, pun naik. Lepas tu dia turun balik kali kedua, naik lagi. Tengok kali tiga dia touch lagi. Kali tiga dia tembus. Biasanya lah, untuk pengalaman saya, biasanya dia akan datang 2 kali ke 3 kali sahaja. So kali ketiga tu agak berisiko, tapi still boleh try. Letaklah risk kecil sikit kan. Kalau untuk newbie, saya sarankan korang masuk yang lepas dia break, dia retrace. Dan yang kedua ni, first touch dan second touch sahaja. So ini adalah contoh ketiga. Kat sini kita ada nampak support. Kita ambil paling atas, kita gariskan je. Tak pun korang boleh ambil yang horizontal line, senang sikit. Dia terus straight macam tu kan. Senang nak tanda. So dekat sini dia touch, lepas tu kat sini dia turun balik. Lepas tu yang candle ketiga ni dia pun break. Break macam ni pun boleh. Dia break kat sini, lepas tu dia pun turun. Dia turun macam ni, dia pun touch dekat kita punya line. Dia pun naik ke atas. Kat sini adalah resistant, sini break become support. Kali pertama, ini adalah kali kedua. So sebenarnya tak susah pun untuk yang first breakout ni. Untuk yang newbie, just cari yang first breakout. Sebab first breakout ni pun banyak jadi. Tak perlu dah benda lain sebenarnya. So yang ni kita nak tunjuk untuk yang fake atau false breakout. So sama juga macam tadi, dia ada resistant. Lepas tu dia break, dia close dengan body, dia test kejap, dia naik, lepas tu dia break. So ni adalah nama dia double breakout. Sebab terjadinya fake breakout ni, sebab kat belakang ni kita
kita tak nampak yang sebenarnya ada support atau resistance yang lama, previous SNR yang kita terlepas pandang sebenarnya. Okay, ini adalah contoh candle fake breakout sama dengan double break resistance line. Untuk kita kenal pasti double breakout tu macam mana, okay, dekat sini kita ada resistance yang kuat sebab dia touch banyak kali kat sini kan. So dekat sini dia break satu candle marubozu, lepas tu dia datang balik, dia test, lepas tu dia naik sikit, dia pun turun. So sini adalah first break, sini adalah second break. So ini akan dipanggil sebagai fake breakout. So kat sini pun sama, sini candle hijau naik, dia break, kat sebelah ni dia turun candle merah sebatang. So tak kisah apa macam mana. Dekat sebelah kanan ni pun sama, dia naik candle marubozu lagi, lepas tu boleh je dia turun balik, dia break semula kita punya resistance line. So kat sini akan jadi double breakout. Fake breakout ataupun false breakout ni disebabkan oleh adanya previous SNR level dekat belakang yang kita biasanya lah terlepas pandang. Untuk lebih faham tentang fake breakout, jom kita tengok contoh dekat chart. Okay, kita tengok contoh ni. Okay, dekat sini kita nampak dia break kan. Okay, orang dah gembira break ni. Dia break 2 candle, dia test, boom, naik. Kalau yang jual awal tu okey lah. Kalau yang hold tu meninggal lah esoknya. Dia cuma tengok yang dekat sini, depan je. Dia tak tengok belakang ada apa. So kalau kita tengok kat weekly, kita tengok tarik belakang, dekat sini kita ada resistance, ada support. So benda-benda macam ni kita selalu terlepas pandang. So jadilah macam ni dia buat. Sini adalah first breakout, sini adalah second breakout. So ini adalah contoh kedua. Ni pun boleh dipanggil sebagai fake breakout. Sini kita ada resistance dia pun break. So yang ni dia naik tinggi, ni pun boleh lah jadi sebagai fake juga. Dia break kat sini, orang pun hold sebab ingat dia retrace kat sini kan. Dia tak tahu kat belakang ni ada support, resistance. So kalau yang tak nampak, boleh tengok dekat line chart. So line chart ni jelas kita boleh tengok ni adalah support, resistance. So kat sini untuk memvalidkan double breakout, dia kena break satu lagi. Dia break satu lagi, kita punya candle dia pun jatuh. Lepas tu dia naik balik, dia pun jatuh. Ni saya tak pasti, ni mungkin boleh buat triple breakout. Tu lain kali kita akan belajar tentang triple breakout. Okay, dekat sini pun kita boleh jadikan dia sebagai fake breakout. Okay, kat sini adalah dia ada banyak resistance. Ni 1, 2, 3 resistance. Okay, dekat sini dia breakout kat sini kan. Dia breakout, price pun naik sampai atas, pum, turun balik di atas. Tu dia naik balik, tu dia main, pum, dia turun. Tu dia datang balik, dia test, pum, dia turun lagi. Tu sebab apa dia turun dekat sini? Mesti ada something. Tengok, mesti ada something. Kalau nak lagi jelas, boleh tengok dekat line chart. So kat sini ada resistance, sini pun ada resistance. So kat sini mesti ada something yang menolak harga kat sini sampai jatuh sekali macam ni. Kalau yang nak cari breakout tu, kena hati-hati, tengok dulu belakang ada ke tak resistance atau support yang lama. Sebab tu saya suka cari exit dulu sebelum kita entry. So macam ni, cari exit, kita entry kat sini kan. So kita pun sell kat sini. Exit kita ngam-ngam dekat resistance. Ni bagi saya bukan manipulation pun, sebab sini ada resistance, mestilah dia nak turun kan. Melainkan dia boleh break resistance ni, barulah dia naik.
macam tu je. So saya harap bermanfaat. So saya tak sarankan korang keluarkan duit untuk trade market sebenar. Guna dulu akaun demo ataupun paper trade untuk kita belajar dalam market ni. So saya rasa itu saja untuk perkongsian saya tentang breakout hari ni.